Okey, bersama dengan Malaysia hari ini dan kita ada tetamu di dua bahagian yang berbeza-beza tapi cerita tentang konteks yang sama. Kita terus bersama dengan YB Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hala Wal Agama. YB, dengan mengambil contoh Masjid Putra Haiz ini dalam aktiviti dakwah dengan twinning program ini, barangkali ada juga masjid di Malaysia yang berminat untuk berbuat demikian. Adakah sebarang kriteria untuk bolehkah mereka melaksanakan program seperti ini? Kriteria secara spesifik tidak kita tentukanlah. Cuma yang paling penting ada prinsip yang jelas. Dalam soal dakwah kepada saudara baru ini, kita pegang kepada prinsip agama itu mudah. Ad-din yusrun wala yushaddadin illa ghalabah, kata Nabi. Agama itu mudah. Tidak ada orang yang memperpayahkan dalam urusan agama dengan amalan-amalan tambahan yang tidak jelas, tidak ada asal usulnya daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW, melainkan dia akan kalah, dia akan tewas. Jadi prinsip yang kita nak perkenalkan agama ini kepada orang yang belum lagi Islam, kita perkenalkan dengan cara agama itu mudah, amalan-amalan yang mudah, dan Islam itu yang sangat indah, sesuai sangat dengan buku Indahnya Hidup Bersyariat itu. Perlu kita olah dalam rupa bentuk, barangkali ada sedikit kesesuaian penambahan yang perlu ditambah ataupun yang dibuang daripada itu. Yang paling penting ialah supaya orang Jepun tadi bila melihat dan siapa saja bila melihat konten-konten agama tadi, dia merasa indahnya Islam ini. Selama ini kita berdepan dengan apa nama Islamofobia, dengan memburuk-burukkan Islam. Jadi ini peluang untuk kita memperkenalkan Islam yang apa nama membawa kepada kebaikan untuk semua. Jadi sesiapa saja boleh untuk mengadakan ini. Dan yang paling penting sekarang ni, kita selari dan selaraskan program untuk dakwah ke Jepun ini. Barangkali kita adakan apa nama support system yang bagus. Kita ada training program yang baik untuk bukan saja kita yang datang ke Jepun untuk berdakwah, bahkan kita latih orang dia. Itu lagi sesuai dengan budaya masyarakat dia, kerana mereka lebih memahami bagaimana orang Jepun itu sendiri. Anim, saya nak tanya Datuk boleh ya? Datuk, kita tahu masyarakat Jepun ni masyarakat sangat menjaga diri mereka kan. Kalau ada orang asing datang untuk nak mencuit budaya mereka ni, mereka sedikit defensif lah. Jadi adakah itu antara cabaran awal ataupun memang bila melihat Islam ni mereka dengan hati terbuka boleh menerimanya? Itulah cabaran utama kita. Pertama dari segi pakaian. Bila you datang dengan flyers agama Islam, kadang berjubah dan sebagainya, itu dia dah mula tak boleh terima dah. Kedua, bila orang yang datang tu tidak sebersih mereka. Appearance self. So dia tak welcoming. Jadi ini hambatan utama sebenarnya. So dari bahasa satu, kita punya daripada sikap kita. Ini benda, bukan kata orang-orang yang pergi ke sana tidak menjalankan tugas, tapi mereka cuba. Tapi kengkangan bahasa dan budaya nombor satu dia punya tembok besar dia. Jadinya kita nak langkau tu ialah kita ajar orang dia lah. Macam YB cakap, kita ajar orang dia tu mari supaya dia berdakwah pada bangsa dia sendiri. Itu lebih efektif bagi saya. Because after so many years, baru 40,000 je orang Jepun masuk Islam. So terlalu besar, maksud saya pasaran lah. Terlalu besar gitu potensi. So I think kita ambil grab lah dengan peluang ini. Dan melihat kepada sebab bila mereka menggunakan SOP Malaysia, maknanya secara tidak langsung mereka juga mengamalkan mazhab Syafi'i di sana. Tapi sebelum dengan projek ini dan sebelum mereka mendapati Malaysia menggunakan SOP ni dan berminat dan sebagainya, adakah mazhab Syafi'i juga diamalkan di sana? Sebenarnya kebanyakan masjid surau di Jepun tu dominasinya ialah daripada Turki dan juga Pakistan. Jadi mereka bawa cara mereka, mazhab mereka. Tapi bila satu hari tu saya menunjukkan buku ni kepada seorang bukan Islam, orang Jepun, tapi dia fasih berbahasa Melayu kerana dia Setiausaha Agung Persatuan Malaysia Jepun di Tokyo, Mr. Harai. Bila dia baca buku ni, dia kata this is a very good starter kit, kata dia. Starter kit? Mana manual? That's how Jepun melihat buku ni macam manual yang baik, kata dia. Itu saya terpanggil, kata why not kita translate benda ni. Kalau orang Jepun yang bukan Islam pun kata menarik, ini kan orang yang dah masuk Islam, mungkin ini jadi panduan yang lebih baik. Jadi itu antara punca kami memilih buku ni dalam banyak-banyak buku, dan kebetulan dah jual lebih 1.3 juta buku ni di Malaysia. So it's a very good book untuk kita
untuk kita translate lah. Maknanya dalam proses untuk menterjemahkannya dalam bahasa Jepun bagi orang Islam di Jepun untuk faham itu sekarang ni dalam proses ataupun Memang dalam proses. dalam proses lagi. Untuk PKP ni mungkin terganggu sedikit? Tidak. Usahanya? Sekarang ni kita punya software yang hebat. Yalah, betul. Malay, English, Japanese concurrent berjalan. Walaupun kita boleh memantau ketiga-tiga bahasa dalam satu masa. Walaupun kita tak berada face to face, kita punya projek setia berjalan macam yang kita rancangkan. Alhamdulillah. Itulah dia tu. YB, bila kita bercakap tentang mazhab yang berbeza ni, kita satu lagi, kita ni Malaysia masyarakat berbilang kaum. Kita ada pelbagai kepercayaan dan sebagainya. Di Jepun tu boleh dikatakan homogeneous lah kan. Jadi ada perkara tertentu yang mereka lihat tidak sama dengan kita, walaupun mereka tertarik dengan naskah-naskah yang kita kongsikan ini. Bagaimana kita memberitahu kepada warga ataupun negara lain yang ada sedikit perbezaan budaya yang diamalkan di Malaysia ini? Tahu sekali kita kena ingat prinsip agama ini, kita tak boleh paksa orang untuk masuk Islam. Islam itu terbuka kepada mereka, la ikrah fid din. Dan begitu juga kita tak boleh paksa orang untuk ikut satu-satu mazhab. Terpulang kepada kebijaksanaan dia dan terpulang kepada ilmu yang mereka pelajari untuk mereka beramal dengan mana-mana mazhab. Asalkan dalam kerangka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya tengok satu benda yang unik bagi orang Jepun ini ialah, ini sebagai tambah apa yang disebut oleh Datuk tadi, mereka dari segi peradaban, dari segi tata tertib, kekemasan tu sudah hampir dengan Islam. Dan kita tak pelik apabila kita membaca sejarah sirah daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada di kalangan orang datang jumpa Nabi, sekali je dah masuk Islam. Kerana sudah ada asas-asas Islam dalam diri mereka walaupun mereka belum bersyahadah. Saya mengambil contoh satu cerita zaman Nabi. Orang datang ni kononnya nak berubat Nabi. Kerana dia berumur besar, dia seorang tabib, dia seorang doktor zaman sekarang ni. Kononnya Nabi dituduh sebagai gila. Bila pergi jumpa dengan Nabi, Nabi hanya baca innal hamdalillah nahmaduhu sampai akhir. Doa yang biasa orang baca di mukaddimah. Bila Nabi habis je baca itu, dia pun kata ilmu yang ada pada Nabi ni sangat hebat. Sebab sebelum tu dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, aku boleh berubah orang, dan aku setiap kali aku berubah orang ini, Allah bagi kesembuhan kepada usaha yang aku buat. Walaupun dia belum Islam. Tapi dia sebut Allah akan bagi kesembuhan. Bermakna dia sudah ada asas-asas yang kuat dalam diri dia, kebergantungan kepada satu kuasa yang dia sebut Allah yang bagi kesembuhan walaupun dia bukan Islam. Jadi bila Nabi sebut Islamnya begini, kebergantungnya kepada Allah, bila nak minta tolong dengan Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dia masuk Islam terus. Jadi ini saya ingat lebih hampir kepada masyarakat Jepun yang ada sikap dan peradaban yang sangat menarik, yang kita semua tahu. Kita tengok banyak dokumentari yang telah pun dikeluarkan menunjukkan bagaimana mereka ini hidupnya sangat tertib, kemas dan juga sangat beradab. Bila kita melihat kepada dakwah, kalau dilakukan di Malaysia juga adalah sangat sukar, apatah lagi dilakukan di Jepun. Tadi dapat dikongsikan ada setengah usaha di mana pelajar-pelajar Jepun itu datang sendiri ke Malaysia, melihat kepada bagaimana Islam di Malaysia ini dan bawa balik ajaran itu ke negara Jepun. Dikatakan lebih efektif. Mengapa, Datuk? Saya lihat begini, bila anak-anak muda tu datang kemari, dia melihat gaya hidup kita, dan kebanyakannya berkata bahawa Jepun pun dari segi dia berterima kasih pada muka bumi semua manusia dah selesai. Tapi ending part dia syurga neraka tak ada. Dalam ikigai mereka, that is the missing point. Dan dia nampak Islam ni, maknanya at the end of the day, bila kita berbakti kepada muka bumi semua manusia, ada reward kemudian, bukan sekadar untuk di muka bumi je. Missing point ni, ramai orang Jepun nampak bahawa this is the answer they are looking for. Macam mana kita, bukan macam saya setuju dengan YB tadi, kita tak boleh paksa orang masuk, kan? Tapi kita nak dia datang dan faham sendiri. Di sana memang susah dia nak faham. Di sini dia boleh lihat dan rasai sendiri. That's why I think it's very important yang kita tu. Dan kita di Universiti Islam Antarabangsa, kita 18 orang pelajar Islam Jepun. Saya nak mulakan sebagai platform pertama saya. Macam mana mereka dah di sini, kebetulan dia ada di UIA, dan kita macam mana kita nak mobilize lah. Kita guna itu, leverage on them. Kita
supaya mereka boleh bawa ajaran itu ke Jepun, dan apabila orang Jepun bersama dengan orang Jepun sendiri akan menyampaikan, ianya lebih hebat kan, lebih hebat dia punya lebih efektif dengan usaha itu. Dan juga kita kembali pada Masjid Putra Heights yang menjadi pilihan secara tidak langsungnya. Jadi untuk usaha itu, adakah ada lagi perjalanan yang diusahakan? Saya terima kasihlah pada YB kerana sama-sama menyokong projek kami ni. Ini projek perintis. InsyaAllah 3,000 naskah buku ni akan kita translate dalam bahasa Jepun, dan kita di samping tu ada Quran pun kita translate untuk kita hantar ke Jepun. Itu untuk fasa pertama kita. InsyaAllah cuma duit yang datang mungkin datang dari Masjid Putra Heights, tapi kami nak mengembangkan juga. Mungkin ramai orang Islam di Malaysia ni yang lain, atau mungkin sebelum Ramadan ni boleh sama menginfak sama-sama. The more kita dapat kumpul duit, lebih banyak kita boleh print dan agihkan. Sebab kat sana ada 120 tempat yang kita nak agihkan. Mana satu masjid surau mungkin dapat 10 je, sikit sangat kan. Mungkin kita boleh buat lebih besar. Dan seterusnya saya cadangkan, ini cadangan kami, sebab salah satu misi Masjid Putra Heights ialah globalisasi. Kita akan ada hubungan antarabangsa dengan masjid-masjid di luar. Dan of course, kalau masjid kami, insyaAllah kita adakan kursus bahasa Jepun. Bagi mereka yang berminat ke arah sana, dan ramai pelajar-pelajar di USIM, pelajar UAE yang memang ada keinginan ke arah tu, mungkin datang belajar bahasa dan kemudian sama-sama tunggu dia orang punya semester break ke bersama-sama. Menarik. Baik. Okey, itu dia antara perkongsian, dan terima kasih diucapkan kepada Datuk Zulkifli Abdul Malik, pengarah Dana Jawatan Kuasa Masjid Putra Heights, berkongsi dengan kita di studio hari ini. Jadi silakan. Soalan terakhir saya boleh, Datuk YB. Apa harapan daripada apa yang sedang dilaksanakan ini? Kita bercakap tentang berdakwah kepada negeri dah memang maju. Sebelum ni kita tahu banyak dakwah kepada negeri yang sedang bangun, yang mundur dan sebagainya. Apa harapan YB? Apa yang kita lihat, kita kena faham dakwah ini sebahagian daripada tanggungjawab kita. Bukan sahaja kita dituntut untuk beragama, beramal untuk kita, tetapi kita perlu melihat dengan penuh kasih sayang kepada saudara kita yang belum Islam. Jadi harapan saya ialah supaya bukan sahaja usaha daripada Masjid Putra Heights, bahkan masjid-masjid lain, dan juga kepada orang Islam terutama dalam bulan Ramadan ini, untuk menyokong dan membantu usaha kita yang dibuat ini, dengan bersedekah bagi menginfakkan wakaf buku itu ke wakaf Quran, ke wakaf apa sahaja, yang barangkali projek akan disusuli selepas daripada ini lebih banyak daripada ini. Dan saya menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia supaya mengambil peluang ini sebagai sebahagian daripada amal jariah dan juga aset kita untuk akhirat kelak. Mudah-mudahan apatah lagi berkesempatan di bulan Ramadan yang mulia ni, YB. YB, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. YB Yang Muhammad Ahmad Marzuq Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hala Wal Agama, selamat menjalankan tugas ya. Juga diucapkan Datuk, terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya juga. Semua dapat sokongan yang besar dan luar biasa untuk program ini. Kita berehat seketika. Selepas ini kita bersama dengan Ustaz Jafri yang tidak asing lagi, yang akan bercerita lebih lanjut tentang apa yang kita boleh